Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria, salam emas. Subhanallah, saya tertekan dah pula dah. Tak apalah, alang-alang dah tekan tu, kita tekanlah terus. Okay. Saya tengah baru nak setting ni tuan-tuan dan puan-puan. Allahu Akbar, baru nak letak dekat monopod, tripod ni ha. Apa khabar? Apa khabar? Salam Jumaat. Tengah buat apa? Ada ke yang pergi solat Jumaat hari ni? Saya rasa semua orang, lelaki, perempuan, ramai yang berkumpul dekat rumah. Betul ke betul? Okay, betul ke betul? Okay, Nadia sekarang berada dekat Public Gold. Okay, dekat Public Gold. Saya sedang datang untuk untuk memberi pencerahan yang rindu-rindu saya tu. Jom kita live, kita sembang-sembang emas. Okay, yang nak bantuan, nak pertolongan, jom roja-roja Nadia bantu tuan puan apa-apa saja pencerahan. Nak sambung sikit ayat ni. Nak emas. Okay, nak emas. Okay. Tuan-puan tengah buat apa tu? Dah makan ke belum? Dah lunch belum? Nadia tadi tinggalkan baby. Baby saya tertidur. Okay, saya bangun makan breakfast apa yang ada dekat rumah tu. Lepas tu buat kerja sikit. Lepas tu kemas-kemas apa yang patut. Lepas tu baby saya tertidur. Bila dah tertidur tu saya terus kebetulan ya, saya tengah dah bersiap dah. Lepas tu saya terus datang ke sini. Kejap lagi nak pergi jumpa orang pula. Nak pergi jumpa orang bukan apa, nak pergi jumpa anak saya juga. Okay. So tuan-puan, betul ke betul apa topik Nadia hari ni? Topik Nadia hari ni di saat kita saya bergantung kepada pengalaman-pengalaman saya 2-3 hari ni. Okey. Di saat kita memerlukan bantuan, sebab ramai orang yang beberapa orang kejap saya nak pilih duduk dekat sofa lah. Okey, duduk dekat sofa. Dah lama dah tak duduk kat sofa sini. Seriously, jarang gila. Bukan jarang gila, dah lama gila tak duduk kat sini. Okay. Kejap. Dengar ke dengar suara saya? Alamak. Tapi nampaklah pula badan saya. Kejap lagi. Bagi saya Jom share. Alamak, tak seronok tuan. Nanti nampak pula perut saya ni. Kejap ya. Bagi saya berdiri lah. Bagi saya berdiri, tempat tadi pun dah cun dah. Saya berdiri saja. Saya rasa nak berdiri je hari ni. Okay, rasa nak berdiri je. Kejap lagi sebab saya nak duduk kat sana tapi ada orang. So kita nak jaga kita elakkan. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Apa peristiwa-peristiwa, cerita-cerita emas yang Nadia dapat daripada beberapa hari ni. Okay, beberapa hari ni antaranya ialah ramai orang yang pilih untuk jual emas. Jual emas, nak pajak emas sekarang ni. Why mereka memerlukan dana kecairan sekarang ni? Sebab ramai yang antara kenalan-kenalan saya, antara orang kata customer-customer saya, kadang-kadang bukan semua, tetapi ada segelintir yang sangat-sangat memerlukan tunai sekarang. Sebab apa? Macam ada setengah-setengah tu tak boleh buat kerja. Biasanya duduk kerja, tiba-tiba je tak ada pendapatan, tak ada gaji. Okey, lepas tu mungkin kalau dia buat bisnes kena tutup. Ataupun bisnes tak tutup tapi kurang masa. Maksudnya dulu mungkin dibuka daripada pagi sampai malam. Sekarang ni malam dah tak boleh buka. So pendapatan dah berkurang dan lifestyle juga berubah. Nak pergi sana sini sukar. Nak pergi bank pun saya nampak beratur panjang. Saya sepanjang PKP 3 ni tak pergi bank lagi. Maksud saya tak pergi masuk lagi bank yang beratur panjang tu. Setiap kali saya berlalu depan bank yang tempat saya daftar, diri saya sendiri, ramainya. Kadang-kadang saya fikir tak apalah, kita pergi je lah, ambil maghrib ke malam-malam susah pula. Hujung minggu ke pagi ke, nampak tak perubahan yang berlaku. Jadi waktu kerja dan beberapa hari lepas saya nak pergi ke satu jabatan tu, pergi
pergi dah pukul 1:30, biasanya dah pukul 3 tutup, tiba-tiba pukul 1 tutup pula. Nampak tak? Maksudnya keadaan-keadaan yang telah memaksakan orang kerja sedikit masa, maksudnya macam tu. Okey, lepas tu pergi pula lagi sekali, dah kena buat appointment pula. Nampak tak? Jadi benda-benda itu efek kepada semua orang. Betul ke betul? Sekejap tunjuk emas lah tuan-puan. Sedap sikit memandangnya. Okey. Tadi saya dapat satu soalan daripada Tuan Zul daripada Kuala Lumpur. Dia cakap, saya memang suka simpan emas. Saya sebelum ini cara saya adalah simpan emas, simpan duit dulu sedikit demi sedikit sampai dah cukup duit, barulah dapatkan emas. Dia dapatkan emas dekat mana tahu? Dekat kedai emas dekat luar. Okey, kedai emas dekat luar. Jadi jadi dia tanya dekat saya, saya baru tahu dekat Public Gold rupa-rupanya boleh bayar ansuran. Boleh bayar ansuran. Saya teruja ni. Dia teruja sebab boleh bayar ansuran. Okey. So itulah yang Nadia nak share ni. Okey, tuan-puan, Nadia nak share emas ni. Biasalah emas ni yang sambil-sambil nak jawab persoalan daripada Zul tadi. Alamak, saya pegang Taifuk lah pula. Okey, saya pegang emas Taifuk. Persoalan Zul tadi, ya betul. Jawapannya betul. Saya memang baru sampai tadi pun saya tengah message dengan dia. Saya cakap saya dalam on the way nak ke Public Gold. Okey, betul, tak perlu nak buat cara macam dia tu. Simpan duit dulu. Simpan duit. Dia cakap mengambil masa yang sangat lama. Sebab apa? Pendapat saya, dia simpan duit. Bila dia simpan duit yang disimpan tu disimpan, lepas tu dia ambil. Disimpan dia ambil. So ambil masa yang sangat lama lah. Cuba tukarkan cara belian ansuran EPP 10, maka tuan-puan akan dapat rasa bahawa simpan emas sangat cepat. 10 bulan tu sekejap saja. 10 bulan tu sekejap saja tuan-puan. Okey. Apa yang Nadia nak share ni? Okey. Antara cerita yang Nadia nak share ialah saat ini pagi tadi pun bangun subuh je saya dapat mesej daripada seorang hamba Allah. Dia tanya dekat saya, Puan Nadia, boleh tak nak jual emas sekarang? Nak jual emas koleksi, dia nak jual koleksi agung. Dia tanya dekat saya, adakah ini masa yang sesuai? Jawapan saya ialah, Allahu Akbar, susah pula nak buka ni. Sekejap Okey, jawapan saya kepada Puan, soalan tu daripada Puan Norizan. Okey, Puan Norizan bertanya kepada saya pagi ni, subuh-subuh. Soalan pertama yang saya baca pada hari ini adalah, okey, Puan, sesuai tak jual emas sekarang? Okey, emas yang dia nak jual tak banyak, cuma 3 keping sahaja koleksi agung. Jadi jawapan saya ialah jika anda memang, Puan Norizan, memerlukan tunai sekarang, maka jual lah. Tapi kalau tak perlukan tunai tu, maksudnya nak jual suka-suka, tak payah. Okey, tak payah hold dulu. Sebab apa? Sebab pengalaman saya, kalau tak ada kepentingan tiba-tiba nak jual, maka tunai itu akan habis. Biarkan ia kekal dalam bentuk emas. Bila masa betul-betul memerlukan tunai tersebut, baru fikir untuk jual. Sebab jual emas ni sekejap saja tuan-puan. Hari ni nak jual, hari ni boleh terus dapat emas. Paling lama pun kalau jual dekat Public Gold, contoh datang bawa emas hari ni hari Jumaat, hari Jumaat satu hari bekerja. So Sabtu Ahad tutup. Jadi Sabtu Ahad tutup, hari Isnin dah dapat tunai. Jadi kita dah boleh jangka. Katakanlah tuan-puan datang bawa emas hari Jumaat, hari Isnin, so hari Selasa dah dapat tunai. Itu kalau jual dekat Public Gold. Okey, cara kedua, mungkin tuan-puan rasa macam nak dapat duit lebih. So boleh jual pada orang perseorangan. Bergantung pada tuan-puan lah. Kalau 2-3 keping tu bolehlah jual pada orang perseorangan tuan-puan. Kalau 1000 keping, kalau tuan-puan ramai connection, ramai kenalan, sanggup tunggu, sanggup buka iklan, buatlah, tak ada masalah. Semalam pun ada hamba Allah yang nak jual sampai 1 kilo. Okey, so ada juga yang nak jual sampai 100 gram. Maksudnya
pada masa-masa darurat macam ni. Macam saya cakap tadi lah, kenapa, apakah peristiwa-peristiwa yang berlaku sekarang ni. Okey, pergi ke sini, satu-satu program tu kita nak buat terkurang. Lepas tu minggu lepas ada seorang hamba Allah, dia cakap dia punya galeri dia ada dewan, dia ada dewan tu digunakan untuk sewa pengantin. Maksudnya dia ada bisnes buat sewa dewan, orang datang untuk sewa. Maksudnya dia ada job tu lah, job pengantin. Maksudnya ada apa? Ada pelamin, ada makan, buffet dan sebagainya. Itulah bisnes dia. Tiba-tiba bila saat macam ni, banyak projek dia cancel. So tak boleh nak menampung kos, tuan-puan. Jadi di saat inilah diri sendiri yang boleh bantu diri sendiri, dan masa inilah memerlukan guide daripada orang yang betul. Sebab pengalaman saya di saat yang macam ni, datang juga kawan-kawan yang selama ni tak pernah mengaku kawan, tiba-tiba datang mengaku kawan. Okey, maksudnya di saat kita darurat ini, okey, ada juga yang datang offer berbagai bentuk. Okey, saya nak bagi sumbangan duit, okey, kena bagi. Ada contoh ya, ini yang terjadi pada diri saya sendiri. Contoh, Puan Nadia bagi saya 15,000, dalam masa 3 bulan you dapat 30,000. Tuan-puan jangan tak tahu. Okey, ini kisah benar ya. Ini kisah yang terjadi pada diri saya. Salah satunya dalam masa 3 bulan, bayangkan Puan bagi 15,000, Puan dapat 30,000. Duduk goyang kaki je, bagi saya duit, biar saya handle. Di situlah projek sana, projek sini. Itu salah satu, tuan-puan. So berhati-hati. Di saat kesempitan ni, ramai juga yang mengambil peluang. Okey, itu istilahnya macam skema tu. Okey, istilahnya macam skema. Siapa dengan saya tu? Hai Azri. Kejap, lupa pula saya nak pinkan nombor telefon. Okey, kepada saudara Zul tadi, saya tak sure you ada ke tak. Okey, emas ini dia cakap dekat saya, dia sebelum ni tak pernah lagi beli emas public gold. Dia boleh beli secara tunai, dia simpan sedikit demi sedikit. Okay, sedikit demi sedikit itu dia simpan, maksudnya duit, dia simpan dalam bentuk duit dulu. Sampai satu masa dia beli 10 gram. Punyalah lama nak dapatkan 10 gram. Jadi nasihat saya, anda yang ada duit, bajet sekarang, duit kalau kita tanya pada diri kita sendiri, tanya saya pun, duit memang tak pernah ada. Duit memang tak pernah cukup. Macam mana kita nak cukupkan dia? Duit ni memang dia macam ni, tuan-puan. Duit ni, Nadia pernah dapat gaji, contohlah ya, saya istilahkan diri saya lah, senang. Saya nak cerita pasal orang lain kan susah. Waktu di saat dengar Zahari, dengar tak suara saya? Saya ni slow je cakap ni, sebab ada orang. Bila ada orang ni saya pemalu sikit. Saya takut mengganggu. Saya takut mengganggu urusan mereka. Dengar ke tidak suara saya? Saya harap biasanya phone ni saya ni kuat je. Dia macam ni. Bila di saat kita ada pendapatan RM1,000 ya, contoh ya. Di saat kita ada pendapatan RM1,000, jadi kita akan berbelanja sama macam orang-orang lain yang ada pendapatan RM1,000 juga. Jadi alhamdulillah, dengar saya memang slow sangat ni, slow sangat. Bila pendapatan saya RM1,000, maka perbelanjaan kita akan corak perbelanjaan kita lebih kurang RM1,000 ya. Jadi RM1,000 tu tetap akan habis, dan di end jawapannya adalah tak ada duit juga. Lepas tu pendapatan mungkin bertambah, kita buat kerja, kita buat OT, kita buat dapat bonus ataupun apa-apa sahaja. So pendapatan kita katakanlah ganda, dah jadi RM2,000. Jadi masa di saat RM2,000, otak kita akan terarah untuk berbelanja lebih sedikit. Barang-barang yang kita tak pernah dapat tu kita rasa macam nak. Rasa macam nak. Contoh macam apa? Contoh kita tak pernah makan dekat kedai restoran yang mahal-mahal. Masa tu kita pun jom kita beli, sudah sebagai reward diri. Contoh lagi, kita dah ada handbag semua. Ini perempuan lah macam saya kan. Rasa nak tambah handbag baru, macam tu. Rasa macam masa tu juga kita ada mungkin hobi baru. Kasut sukan saya ni dah lama, padahal boleh guna lagi. So dia akan bertukar. Dia macam tu. Bila saat itu baru
bergaji 2,000. Contoh tuan-puan, gaji naik lagi, bukan 2,000, 8,000, naik double triple. Di saat 8,000, otak tuan-puan akan arahkan juga perbelanjaan sebanyak 8,000. Percaya cakap saya sebab saya melaluinya. Okey, dah di saat 8,000, tuan-puan mulalah tak pernah pakai baju batik contoh, nak rasa pakai baju batik. Tak pernah pakai handbag lagi mahal, so nak lagi mahal sikit. Lepas tu masa tu juga saya nak beli tu, saya nak beli ni. Sebab duit dia akan mengarahkan pada perbelanjaan. Jadi macam saudara Zul tadi, mengambil masa yang agak lama betul jika anda simpan dalam bentuk duit. Dan tuan-puan, kita kaitkan dengan soalan yang bila memerlukan duit, bila memerlukan tunai balik. Sebab apa di saat kesusahan sekarang ni, okey, ada orang tiba-tiba je Allah uji, dia ada backup. Sebab di saat dia senang, dia ingat untuk menyimpan. Dia duit ni, hatta saya pernah dapat 20,000 pun tetap habis. Sebab apa? Kita dalam otak kita, bila kita ada duit, kita akan teruja untuk berbelanja. Percaya dah cakap saya, you ada 100,000 pun, you akan berbelanja sebanyak 100,000. Bahkan you ada cabutan bertuah, menang 1 juta. Percayalah cakap saya, orang yang tak pernah ada duit orang yang tak pernah ada duit banyak, yang sentiasa ada duit macam contohlah 1,000, 2,000, tiba-tiba you dapat 1 juta. Surely pakar-pakar kewangan, kita tengok orang yang pandai menulis semua akan cakap, duit yang you dapat 1,000 tu, kalau you tak pandai urus, masa tu lah akan datang orang yang tak pernah tiba-tiba jadi kawan pun mengaku kawan. Orang yang tak pernah ada offer apa-apa pun tiba-tiba datang offer. Masa tu lah juga scammer akan datang. Sebab dia tahu anda ada sesuatu, dia nak mengambil peluang tersebut. Percaya dah terjadi 10 kes sekali lalu je. Nampak tu tuan-puan. Sebab Nadia pernah tuan-puan, saya pernah rasa gaji 1,000 macam mana. Saya pernah rasa gaji 4,000 macam mana. Saya pernah rasa gaji 8,000 macam mana. Macam mana pendapatan 20,000 macam mana. Pernah pegang 100,000 macam mana. Jadi kita dah jumpa. Di saat susah macam ni pun, di saat beberapa minggu PKP 3 ni pun, yang paling terletak sekali datang persoalan, Puan Nadia, you bagi saya 15,000. Okey, dalam masa 3 bulan you dapat 30,000. Saya cakap bila masa pula, amboi. Okey, kalau tuan-puan, dia tahu kita memerlukan dana untuk nak duit, sebab itu dia mengambil peluang. Berhati-hati. 10,000 sekali lalu, itu baru 10,000. Belum lagi saya dengar kisah-kisah daripada customer saya yang zaman-zaman bila ni, zaman-zaman Tok Belagak dulu tuan-puan, ramai yang kena tipu sampai jutaan ringgit. Jadi pengalaman itu mematangkan saya. Kalau tanya saya apa yang terbaik, tak ada benda lain yang lagi terbaik kecuali emas dan juga hartanah. Itu saja. Kalau tanya saya apa yang terbaik untuk diri sendiri adalah emas dan juga hartanah. Duit penting, tapi duit ini mengarahkan kita untuk berbelanja. Duit bagus, jangan kata tak bagus, nanti duit tak nak datang kat kita. Duit tu bagus, cuma bila ianya dalam bentuk duit, dia akan mengarahkan kita untuk berbelanja. Itu saja. Dia mulalah otak kita tengah fikir nak belanja tu, nak belanja ni, benda yang sepatutnya kita tak perlu pun kita rasa macam perlu sebab kita ada RM. Walaupun duit tu berada dalam akaun, bila berada dalam akaun, contohlah macam saudara Ikar Muhammad, macam tu nak sebut nama. Okay, let's say saya dapat bonus 10,000. Masa tu orang tahu tuan-puan, orang tahu kita ada banyak macam tu. Pegawai bank. Dia macam ni je, contoh ya. Dia cakap macam ni je, senang cerita. Di saat duit saya ada banyak dalam akaun, masa tu pegawai bank akan mula menelefon. Betul ke betul? Pegawai bank akan datang offer. Contoh, ini just contoh je. Akan datang offer, Puan Nadia, kita ni adalah pegawai bank bla bla bla. Kita datang nak offer you program macam ni. Lepas tu contoh, kami ni adalah syarikat daripada bla bla bonus link bla bla bla. Ini contoh ya. Di saat ada peluang, datanglah mereka yang mencelah ni. Nampak tak? Sebab kalau kita ada tunai, orang tahu.
Orang tahu, macam mana dia tahu? Mereka lah tahu. Okay, kita tak tahu. Tetapi tuan-puan, kalau kita ada emas, tak ada sesiapa pun yang tahu kita ada berapa. Ini mungkin emas saya mengaku ini emas saya. Kalau tuan-puan perasan, memang emas ni saya tunjuk selalu pun. Okay, emas ni memang saya tunjuk selalu. Ini sebagai orang kata ibu duit saya lah. Alright. Ini Thai-Food yang pertama saya pegang ni. Okay, maksudnya siapa yang ada emas, orang itu tak tahu berapa banyak yang saya ada. Kemungkinan besar hari ini saya ada emas 20 gram. Kemungkinan besar saya ada 2 kilo. Kemungkinan besar saya ada 200 gram. Mungkin ini bukan emas saya. So, orang tak tahu. Sebab dia tak ada chop. Dia tak ada chop. Emas ni emas saya semua. Orang tak tahu. Mungkin yang saya pegang ni adalah emas orang. Saya boleh pegang je. Saya boleh show off je dekat tuan-puan. Tapi bukan saya punya. Mungkin. Ya, cepat-cepat tukar kan. Tapi tuan-puan, kalau duit dalam akaun, walaupun duit orang, asalkan masuk dalam akaun kita, percayalah cakap saya, kalau duit dalam akaun ada banyak je, kalau duit dalam akaun, akan ada pegawai-pegawai bank akan call, akan offer lah. Bukan pegawai bank je, banyak lah syarikat-syarikat offer tiba-tiba lah, program tu lah, program ni lah, program tu lah, program ni, datang daripada mana pun tak tahu. Tapi lepas tu contoh, di saat kita ada hutang yang banyak, duit pula tak ada dalam bank, masa tu juga ada yang datang offer macam mana tahu? Offer personal loan, offer program tu, offer program ni, dapat ni tuan-puan bayar macam ni. Banyak lah. Banyak tuan-puan pengalaman. Umur pun dah masuk 4 series dah ni, dah ada banyak sangat pengalaman. So saya cakap dikit dekat diri saya ni, Nadia buat live hari ni nak pesan pada diri sendiri. Dia pesan pada diri sendiri, berhati-hati, terutama musim sekarang. Ramai yang tak ada duit, ramai customer-customer saya dalam keadaan terdesak. Dalam ramai juga, ada juga yang pandai ambil peluang, yang ramai buat bisnes secara online. So, bila saat anda ada peluang boleh selamatkan duit, sila selamatkan duit. Dan di saat ini, jika anda mengalami keadaan terdesak, jangan salah pilih orang untuk meminta nasihat. Sebab ada segelintir akan mengambil peluang di atas kesusahan tuan-puan. Percayalah cakap saya. Itu cerita-cerita yang saya lalui sendiri. So, saya cukup berhati-hati. Saya pesan dekat diri saya sendiri. Kesimpulannya ialah Contoh ya, saya sendiri memerlukan tunai. Bila saya bertanya pada orang-orang, saya ada emas. So, ada yang sanggup bayar, ada yang tak sanggup bayar. Jadi, orang yang mampu bantu diri sendiri tuan-puan, bukan orang lain. Tuan-puan sahaja yang tahu apakah status tuan-puan sekarang, apakah keadaan tuan-puan sekarang, adakah tuan-puan dalam keadaan darurat, ataupun dalam keadaan kurang stabil, ataupun dalam keadaan berjaga-jaga, ataupun dalam keadaan selesa, ataupun dalam keadaan berlebihan. Jadi walau apa cara sekalipun, walau apa keadaan sekalipun, Nadia cuma nak bagi tahu dekat sini, jangan lupa untuk saving. Bagaimana nak saving? Sebab kita tahu pengalaman-pengalaman ni senang saja. Bila kita ada pendapatan, tak kisahlah pendapatan kita 2,000 ke, 1,000 ke, 8,000 ke, 10,000 ke, 20,000 ke, bahkan 100,000 ke, bahkan 1 juta sebulan ke. Ambil paling mudah 10%. Basic adalah 10%. 10, 20, 30%. Sampai ada orang cakap 50%. Bagi saya tak sampai. Bagi saya tak perlu sampai 50%. Sebab life kena balance. Kalau tanya saya, life kena balance. Anda cuma perlukan 10% wajib untuk simpan. Itu saja. This is the basic. Kalau anda ada lebih lagi, so boleh tambah sampai 20 hingga 30%. Dalam masa yang sama, anda jangan lupa beri. Maksud saya, sebab apa? Kita ni supaya ingat diri kita, dalam hidup kita ada, dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. So nak bagi pun jangan lebih-lebih juga. Sebab Allah pun tak suruh kita bagi lebih-lebih. Kalau sefahaman saya dengan ilmu cetek yang saya ada, kalau kita nak bagi lebih-lebih pun sampai 30% je. Nampak tak? Itu ilmu yang saya ada ya. Maksudnya kalau saya ada 1,000, saya boleh bagi pada orang-orang sekeliling saya dengan nilai RM300. Itu maksimum. Itu kalau anda cari ilmu. Pergilah cari ilmu. Tanyalah ustaz-ustaz. Saya tak pakar. Tapi itu ilmu yang saya ada. Untuk saving pun sama. 10 hingga 30%. Lepas tu anda gunakanlah selebihnya. Gunakanlah untuk selebihnya. Ni sempena hari Jumaat ni. Bagi tazkirah sikit macam ustazah. Gunakan kelebihan untuk diri sendiri. Untuk pakaian. Untuk minuman. Untuk kesihatan. Terutamanya
macam anak-anak, keluarga, ibu bapa, utamakan mereka. Sebab tu saya kata kena balance. So simpan hanya 10%. Cukup dah 10%. Buat tu je, tak payah pening-pening lah. Itu je yang saya amalkan daripada dulu sampai sekarang. Kalau ada 1,000, simpan 100. Kalau ada 10,000, simpan 1,000. Kalau ada 20,000, simpan 2,000. Macam tu je. So simple. So simple. You buat macam tu, tengok-tengok banyak. Macam tu je. Kalau ada lebih lagi, tambah lagi. So itu je Nadia nak share. Itu je Nadia nak share. Tak ada share lebih-lebih. Lupa pula tadi nak pinkan nombor telefon saya. Ke dah pindah tadi? Bukan ke saya dah pin kan? Bukan ke saya dah taib dah tadi? Dah taib kan? Saya tak pin je. Subhanallah. You all tak komen. Pin. Kalau you all nak bantuan. Nadia ni tak ada bantuan lain. Tapi ada juga ramai yang PM saya minta bantuan-bantuan lain selain daripada emas. Sebab apa? Terus terang saya cakap, saya ni memang hidup saya daripada dulu sampai sekarang banyak sangat suka sangat masuk kelas-kelas ilmu, terutamanya kelas-kelas bisnes, kelas-kelas berbentuk motivasi, kelas-kelas yang apa lagi? Yang berkaitan motivasi lah. Okey, kelas-kelas yang membentuk diri, sebab kita tahu satu benda yang boleh bantu diri kita di saat kita kesusahan adalah ilmu. Dengan ilmu juga, okey, ini pesan sebelum saya tutup live ya. Dengan ilmu tuan-puan, kalau tuan-puan tak ada duit, kalau tuan-puan tak ada orang kata nak bantuan sangat, satu, jangan minta bantuan dengan manusia, satu ya. Kedua, okey, ilmu akan menentukan tindakan tuan-puan. Ilmu ya, bergantung kepada ilmu. Sebab itu tuan-puan kena ada sebahagian daripada tunai tuan-puan invest dalam bentuk ilmu. Okey, dan dengan ilmu itu tuan-puan akan membentuk jati diri tuan-puan, akan membantu tindakan tuan-puan. Percaya cakap saya, anda yang kurang ilmu, apa-apa sahaja tindakan tuan-puan adalah bergantung kepada ilmu yang tuan-puan ada. Kalau ilmu yang tuan-puan ada itu bagus, maka baguslah tindakan tuan-puan. Kalau ilmu yang tuan-puan ada adalah orang kata cetek-cetek, cukup-cukup makan, secukup-cukup makanlah tindakan tuan-puan. Sebab itu kita jangan kedekut nak berkawan dengan orang yang ada ilmu, jangan kedekut nak membaca, jangan kedekut nak dapatkan berita-berita sahih. Okey, berita-berita yang banyak lalu dekat online pun, muka buku sekarang pun, jangan percaya sangat. Dapatkan bukti-bukti yang sahih. So, gunakan ilmu tuan-puan untuk bantu diri sendiri. Ingatlah sekali, tak ada orang lain yang boleh bantu diri sendiri kecuali diri sendiri. Tak ada kawan ke, mak ayah ke, tak ada. Diri sendiri yang boleh bantu. Macam mana nak bantu? Dengan ilmu dan tindakan. Okey, so itu saja. Salam Jumaat daripada saya. Saya ni cicit-cicit je. Saya nak bantu Tuan Zul tadi pula yang nak beli emas tadi. So Nadia stop dulu. Terima kasih sebab sudi dengar celoteh saya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much lagi sekali. Bye bye.